Datuk, selamat pagi. Terima kasih, Datuk. Pagi, okey, Datuk, mungkin Datuk nak beri, kita mulakan dengan definisi gambaran, definisi awal. Apakah yang dikatakan fitnah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Wadina. Saya ingat kita sampai satu tahap kematangan masyarakat untuk kita membicarakan hal ini secara terbuka. Kerana setiap hari menarik sekali. Kita tengok orang kena saman 100 juta, artis tu saman penerbit 10 juta, ahli perniagaan menyaman ahli perniagaan yang lain 50 juta. Ini semua ada kaitan dengan fitnah. Sama fitnah disebut Defamation Act. Atau ada yang disebut akta fitnah atau akta kefitnahan 1957. Dalam akta ini menggariskan definisinya bahawa barang siapa yang secara sengaja mengeluarkan tomahan, kata-kata, perbuatan yang boleh merendahkan reputasi, kredibiliti seorang yang lain, maka ianya sudah sabit melakukan kesalahan fitnah dan boleh dikenakan tindakan. Bukan macam terlalu luas ke? Ianya luas kerana ia telah memberi satu skop pelindungan kepada orang ramai bahawa walaupun ada kebebasan bersuara tetapi tetap tertakluk kepada undang-undang fitnah, iaitu dua. Satu, sekiranya fitnah itu dibuat secara kekal, seperti rancangan ini secara langsung, kekal, boleh dirakam, boleh disebarkan, kekal. Satu lagi dalam bentuk penerbitan surat khabar, dalam bentuk majalah, itu semua bentuk kekal Wadina, boleh disebarkan. Satu lagi yang disebut sebagai libel, iaitu dalam bentuk ceramah-ceramah, dalam bentuk ucapan-ucapan yang tidak ada rakaman, tetapi audien yang mendengar itu mendengar, mungkin 50 orang, 100 orang, boleh menyebarkannya pula kepada dunia, kepada rakan-rakan. Itu juga dianggap fitnah. Jadi dia berbeza. Satu itu bentuk kekal, satu lagi berbentuk sementara. Tetapi dua-duanya itu ada gravitinya tersendiri, tertakluk pada undang-undang yang masing-masing. Undang-undang fitnah ini Wadina, ditakrifkan dengan lebih luas lagi, dengan cara boleh dihukum melalui undang-undang sivil dan undang-undang jenayah. Ia adalah kesalahan bagi kedua-dua. Jenayah bila mana states atau negara menganggap ianya sebagai fitnah, maka pembawa tohmah itu akan didenda dan dipenjara. Itu satu skop. Maknanya kesalahan fitnah ini sehingga boleh dipenjara. Satu lagi ialah apabila seorang personaliti, seorang ahli perniagaan, seorang artis, seorang siapa saja, ahli politik, merasakan maruah jati dirinya, reputasinya telah tercedera, injured. Jadi dia boleh menyaman dalam kadar yang difikirkan sesuai dengan reputasinya. Sebab itu kita tengok ada 100 juta, 50 juta, 200 juta. Kalau katakan saya kata Wadina ini pisau cukur, kan? Pisau cukur dah diumumkan. Jadi ianya menjejaskan reputasi Wadina di mata umum, sedangkan Wadina tidak. Satu. Ataupun kita secara umumnya seorang wartawan itu menulis seorang artis itu sudah berkahwin, anak 3, sebagainya. Jadi mungkin menjejaskan peluang artis satu atau personaliti itu untuk berkahwin, menutup ruangnya untuk berkahwin. Jadi itu juga adalah fitnah. Ada juga kes di mana ibu sama anak pun ada, anak-anak. Dia macam ni, tak tahu. Apa yang saya lihat di kalau kita kata di barat sebelum ni memang banyak sangatlah saman, sampai sehingga begitu mudah, sikit-sikit nak saman, sikit-sikit nak saman. Di Malaysia, adakah kita nampak kadar peningkatan daripada tahun-tahun sebelum ini naik dengan mendadak kerana apa ataupun bagus soalan dia Wadina. Ianya bila kita kaitkan dengan negara-negara luar, negara-negara moden barat sebagainya, ianya adalah kesan daripada pemahaman undang-undang yang luas. Kalau satu ketika dulu kita hidup dalam lingkungan masyarakat yang agak reserve, tidak mahu ke depan, tetapi oleh kerana kemajuan teknologi, berkembangnya website, SMS, Twitter, Facebook sebagainya, telah membuka ruang bahawa sebenarnya kita ini sentiasa dilindungi. Di barat sikit-sikit saman, sikit saja saman. SMS seorang kawan ke seorang kawan yang lain pun kalau mengandungi fitnah boleh menyaman. Kalau ada terbitan-terbitan makalah, akhbar sebagainya yang mencederakan reputasi sendiri pun mereka saman. Ibu saman anak kerana anak memfitnah pun berlaku juga di barat. Di Malaysia kadarnya masih stabil, tetapi kesan daripada ilmu, maklumat, teknologi
Saya fikir generasi kedua, generasi ketiga, generasi X, generasi Y sudah mula mengambil berat soal reputasi. Kerana ini baik ataupun tidak? Itu ada pro and cons. Itu soalan itu bagus sekali. Saya sediakan dalam nota saya juga. Kita ada kebebasan bersuara. Dijamin dalam fasa 10 Perlembagaan Persekutuan bahawa sesiapa saja boleh menyuarakan pandangan, pendapat. Tetapi dalam fasa yang sama juga, dalam kurungan 3 dan 4 Perlembagaan Persekutuan menggariskan bahawa mestilah ada sekatan-sekatan, mestilah ada kawalan, kerana menjawab soalan Madinah itu untuk menjaga keharmonian, menjaga kestabilan. Kerana kalau sekiranya tidak ada langsung kawalan, jadi sikap manusia itu bila tak ada kawalan, orang tahu, faham saja, sentiasa saja boleh mengeluarkan fitnah, hanya kerana tak suka, hanya kerana dendam, cemburu di hati, terus menulis, masukkan dalam website, blog, tulis dalam akhbar, malah membuat ceramah-ceramah umum, menjejaskan reputasi. Jadi Warina boleh bezakan pro dan kontra. Kontranya itulah maknanya sentiasa kita ini dikawal, tidak boleh mengeluarkan pendapat, wartawan-wartawan dikekang. Tapi yang pro-nya kita lihat positifnya ialah untuk menjaga, memelihara keharmonian jangka masa panjang. Okey, seorang pemanggil di talian, kita ambil pemanggil. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa di sana? Saya Puan Nur dari Keluang. Okey, Puan Nur, silakan. Puan Nur ada menyaman di Saman? Okey, Assalamualaikum Datuk dan Wadina. Ya, Puan Nur. Okey, saya ni ada masalah masa ni belum bab menyaman lagi lah, tapi nak menyaman. Okey, saya ni difitnah masa Ramadan yang lepas, masa raya yang lepas. Saya dikatakan suami saya ni ada main dengan bawa perempuan lain lah. Okey, so sampai kita ada perselisihan faham antara saya dan suami, dan sampai melibatkan suami saya keluar rumah. Dan sebelum suami saya keluar rumah, saya dah pergi ke pejabat agama. Saya refer dengan pejabat agama untuk khidmat nasihat lah. Tapi kebetulan masa tu hari raya, pegawai yang bertugas tak ada. So saya jumpa dengan pembantu dia. So saya balik rumah, kita ada kira bergaduh sikit lah. Saya faham. So sampai suami saya keluar rumah. Tapi lepas perkara ni berlaku pada waktu tengah hari sampai ke waktu maghrib. Lepas saya solat maghrib nak masuk isyak, saya dapat mesej mengatakan saya ni difitnah. Saya ni orang ni dia bersebahat dengan saya, dengan satu orang tu dia memfitnah suami saya, yang mengatakan suami saya ni ada bawa perempuan lain, sebenarnya tidak. So bila saya dah cuba minta bantuan daripada ibu saudara apa semua, mereka memujuk suami saya balik. So suami saya balik, dan sekarang ni kami dah jumpa dengan lawyer di Keluang ni. Lawyer dah hantar surat suruh dia meminta maaf. Orang tu dah meminta maaf, dan kami masih tak puas hati lagi sebab dalam surat yang dia meminta maaf tu, dia memutuskan silaturahim. Yang memfitnah saya ni sepupu saya. So dia memutuskan silaturahim antara kami semua. So kami tak puas hati, kami nak bawa benda ni ke mahkamah. Jadi lawyer dah hantar lagi satu surat supaya dia memohon maaf di Metro dan meletak surat-surat mohon maaf di masjid kalau tak silap saya. So benda ni dia tak ada apa-apa tindakan daripada dia. So kami sekarang ni dalam proses untuk dapatkan lawyer akan dapatkan perintah daripada Mahkamah. Puan Nur, kita faham soalan tersebut. Kita dengarkan penjelasan daripada Datuk. Saya nak tahu apa tindakan selanjutnya yang saya boleh buat. Terima kasih Puan Nur. Okey, nampak biasanya yang terdedah ni Datuk adalah para selebriti ataupun yang terkenal lah, sebab lebih memalukan dan lebih mengaibkan. Tetapi dalam kes ini orang biasa yang tidak terkenal pun boleh juga tertakluk dan juga difitnah. Terima kasih ya Puan Nur yang bertanya tu. Orang Keluang tu orang kampung saya. Jadi tak apa. Soalan tu relevan kerana Warina juga sebut selama ini kita fikir orang
personality saja, yang VIP saja. Tapi kita tak tahu bahawa biasanya rakyat terbanyak juga dilindungi, kerana jelas sekali Puan Nur bertindak bijak, memelihara reputasi, memelihara maruah, kerana kesan daripada fitnah itu rumah tangganya telah kacau bilau dan juga mungkin diambang perceraian. Jadi di situ telah pun memenuhi elemen fitnah, iaitu ada kesan mencederakan reputasi. Elemen dia kena ada kesan ya. Fitnah itu perlu meninggalkan kesan. Meninggalkan kesan, ada tohmahan. Jadi di situ ada basis, ada asas. Tetapi dalam hal ini dilanjutkan lagi cerita tu, bila peguam sedang menghantar notis tuntutan, ada permohonan maaf. Di situ bila ada permohonan maaf, kita melihat si pelaku fitnah itu pun mungkin telah mendapatkan nasihat peguam bahawa bila kita meminta maaf dengan kadar yang segera, ia telah mengurangkan graviti, kadar keseriusan itu, dan apatah lagi pasangan itu tidak jadi bercerai. Pasangan itu tidak jadi. Tetapi kalau Puan Nur masih lagi berhasrat untuk meneruskan ke mahkamah, saya fikir masih lagi boleh untuk memberi teladan, mendapatkan ganti rugi teladan. Jadi mahkamah akan melihat semua aspek bahawa pertama, elemen fitnah itu ada, mencederakan, merosakkan, mencemarkan maruah reputasi. Tetapi mahkamah juga memikirkan apakah langkah yang telah diambil oleh pelaku fitnah itu, iaitu dengan cara meminta maaf sebagainya. Jadi mahkamah juga mungkin boleh memanggil kedua-dua pihak, memutuskan bahawa kejadian ini berlaku, tetapi samannya itu mungkin sekian-sekian, bergantung pada kadar. I see. Dan maknanya ganti rugi teladan ni adalah untuk memberi teladan, kepada pelaku itu supaya tidak mengulangi perbuatan, dan juga kepada orang lain, kepada masyarakat umum bahawa perbuatan itu salah dan tidak boleh. Bolehkah terjadi sekiranya sikit-sikit nak saman ni, ada sesetengah pihak yang akan mengambil kesempatan di atas mungkin kata-kata yang tak disengajakan oleh orang lain. Ni fitnah, saman. Ni fitnah, menguap keuntungan, menguapkan nama atau mengaibkan orang tu, jadi dilema kepada pelaku yang melakukan in good faith, dengan niat yang baik. Mungkin laporan akhbar, wartawan mendapatkan sumber daripada sumber yang ditaati betul, menulis, memetik sumber-sumber tertentu. Keduanya, mereka yang dalam keadaan tidak sengaja bergurau, macam yang sebut tadi, bergurau sebagainya, sikit-sikit pun nak kena saman. Tapi menjawab soalan itu, kita harus melihat kesan, rentetan daripada perbuatan tohmahan atau cakap-cakap itu. Adakah pihak ketiga yang difitnah itu, yang ditohmah itu terjejas? Kadang-kadang kita boleh bezakan, mahkamah, hakim tu seorang yang bijaksana. Sekiranya satu perkataan itu diungkapkan dengan kata-kata main-main, dengan kata-kata in good faith, dengan kata gurauan, pihak ketiga yang mendengar tidak menganggapnya serius, langsung tidak menjejaskan reputasi. Jadi kat situ tohmahan ataupun fitnah, defamation itu tidak berlaku. Tidak berlaku. Okey, atas persoalan lain ni, kenapa sampai juta-juta ni, Datuk? Begitukah harganya maruah seorang sampai boleh minta? Saya memang tak masuk akal. Tapi sebelum Datuk jawab, kita terima satu lagi panggilan.